Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram Abang Tentera. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan kisah seram daripada seorang anggota tentera ketika dia bertugas di sebuah kamp. Jadi jom kita dengar cerita ini. Kisahnya bermula apabila kamp tentera berkenaan menerima kunjungan daripada seseorang VVIP. Maksudnya very important person. Mungkin orang-orang yang berpangkat tinggi lah datang ke kamp mereka. Jadi oleh kerana orang berkenaan datang ke kamp tentera mereka, so mereka telah dikerahkan untuk membuat persiapan. So bukan saja persiapan di dewan, tapi di kamp mereka juga, dan seluruh kamp mereka akan dilawat oleh orang tersebut. So mereka dikerahkan untuk bergotong royong menghias dewan, membersihkan bangunan dan beberapa kawasan-kawasan hanya untuk VIP yang datang ke kamp mereka. Jadi abang tentera seorang ni telah ditugaskan untuk menghias dewan. Dewan. Jadi dia bersama rakannya, ada 2 orang durang. Menghias bahagian dewan dari segi kerusi, perhiasan pentas, perkataan-perkataan yang di depan dewan, kerusi VIP dan PA system semualah dipasang siap sedia dengan lebih awal. Dan mereka tidak sedar, mereka bekerja keras untuk menghias pentas tersebut, membuat persiapan hingga mereka tidak sedar yang hari sudah lanjut malam. Dan bila mereka cek jam 2 pagi. Orang tengok, Mat, jam 2 pagi dah Mat. Ya, kita baliklah Mat. Si Mahmat ni pun yang cepat pula, patutlah orang semua sunyi. Dia cakap kan, kita sambung esok lah. Jadi mereka ambil keputusan untuk sambung esok kerja diorang. Jadi abang tentera ni pun stop lah kerja. Stop kerja dan balik ke rumah mereka. Rumah mereka dalam camp tu juga, cuma ada agak jauh lah blok rumah mereka. Rakannya tu dekat saja dia punya rumah, yang dia terpaksa naik motor dan pergi ke blok rumah yang agak jauh daripada dewan tersebut. Jadi memang sudah agak sunyi pagi, tiada orang. Jadi dia naik motor pun bersendirian menuju ke bangunan rumahnya. Dan bila dia memandu motor tu, dia rasa seperti ada orang perhati dia, seperti ada orang tengok. Kita akan perasan tu kalau macam ada orang melihat kita, kita akan perasan yang siapa melihat aku di kanan. Jadi semasa dia pulang tu, dia memandu, dia rasa macam ni, macam ada orang perhati aku. Jadi dia cuba toleh lah ke kiri kanan, tapi dia tidak nampak apa-apa. Jadi dia teruskanlah perjalanan dia. Dan sekali lagi dia rasa seperti macam ada orang perhati dia. Jadi dia macam rasa tidak selesa dan rasa sesuatu yang pelik lah, pelik. Hinggalah apabila sampai dekat dengan blok tempat tinggalnya tu, tiba-tiba dia macam dengar tapak kaki. Tapak kaki orang berkawat yang tuk. Dia siapa berkawat tengah-tengah malam ni kan, dia cakap. Bila dia cuba perhati kiri kanan, tidak ada juga. Di situ abang tentera tu sudah tidak sedap hati. Dia rasa macam ini bukan gangguan biasa ni, dia cakap. Ini mesti gangguan mistik ni, dia cakap. Jadi dia pun lajukan kenderaan dia dan segera parking dan naik ke rumah dia. Blok tentera tu, blok tempat asrama tentera tu, bukan asrama lah, dia macam apartmen untuk tentera lah, flat tentera. Dia ada 4 tingkat. Jadi rumah dia tingkat yang kedua. So dia pun naik tangga dan dia masih rasa ada benda yang mengikut dan memerhati dia. Cuma itulah, dia tidak nampak apa benda yang melihatnya. Jadi dia pun naik sampailah ke rumah dia. Dan depan rumah dia ada satu kerusi lah untuk duduk santai-santai lah. Dan dia ni pun, abang tentera ni pun merokok. Jadi sampai saja dia di depan pintu, dia terdengar isteri dia, "Bang, abang pulang kah?"
Dan dia saut lah abang tentera ni, ya abang sudah pulang, nak payah buka pintu, biar abang buka pintu, dia cakap. Dia duduk, dia buka kasut dia. Tahulah kasut tentera ni kan. Dia buka, ya. Kemudian dia nyalakan rokok, sambil rokok, ya, rokok. Dan dia cuba perhatilah siapa yang memerhati dia ni. Tiba-tiba dia dengar bunyi tapak kaki yang kawat tadi tu masih kedengaran di bawah rumah dia, rumah flat dia tu. Cok, 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 cok. Jadi dia tidak puas hati, dia pergi jenguk. Dia pergi depan, dia tengok jenguk. Jenguk, suara tapak kaki ada, tapi kelibat tidak nampak. Tiba-tiba bunyi tapak kaki tu, dia naik tangga. Kita tahulah kalau bunyi orang naik tangga kan. Dengar bunyi tangga tu dari bawah dia naik. Tapi dia tidak nampak kelibat apa-apa lagi sebab terlindung kan 2 tingkat. Makin lama makin dekat bunyi tangga tu, bunyi tapak kaki tu naik tangga. Dan sampai satu masa bunyi tapak kaki tu sampai ke tingkat dia, tingkat 2. Tapi dia masih tidak nampak sebab naik begini kan, naik begini. Dia terlindung, dia nampak begini, dia tidak nampak siapa punya ni ya. Dia naik. Dan bila dia cuba panjangkan kepala dia, dia nampak ada bayang-bayang orang. Oh, dia fikir mesti dia punya jiran kah ataupun kawan dia. Dan bila naik, dia nampak kepala. Okey, kepala tapi rambut yang kusut masai. Okey. Dan bila dia lihat betul-betul, siapa pula ni kan? Rambut tentera ada rambut panjang kusut masai. Tentera semua botak. Dan bila sampai naik ke atas, rupa-rupanya guys, dia nampak kelibat orang tua yang bongkok, rambut panjang, kusut dan tunduk. Baju kurung lah, tapi baju kurung yang orang zaman dulu macam nenek-nenek pakai tu, pakai kain sarung lah, ya. Naik, terkejut dia guys. Allahu Akbar, dia cakapkan. Ini nenek siapa pula dia cakapkan. Allahu Akbar. Kemudian nenek tu naik sampai di atas tangga tempat betul-betul berdepan dengan dia. Nenek tu berhenti. Dia yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Siapa ni dia cakap. Jantung dia sudah mulai. Kemudian nenek tu menoleh, perhati dia perlahan-lahan. Dia tengok guys, muka nenek tu, sungguh mengerikan, nampak berkerut dan seram. Dia yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, siapa pula nenek ni? Kemudian nenek tu melirik senyum. Woi guys, si Mamat ni abang tentera tu apa lagi? Senyum je nenek tu, dia terus lari, terus pop, buka pintunya, dung, terus tutup pintu rumahnya sambil mengurut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang ku nampak ni dia cakapkan, Allahu Akbar. Betul ke apa yang ku nampak ni dia cakapkan? Lepas tu dia cuba jenguk di tingkap, masih adakah orang tua tu? Dan bila dia jenguk, hilang guys, orang tua tu hilang, gaib. Jadi dia fikir, apa yang ku nampak tadi dia cakapkan? Dia masih berfikir-fikir, dia cakap, sudahlah dia cakap. Lepas tu dia pergi cepat-cepat, dia pergi mandi, ambil uduk dan bersiap untuk tidur. Dan bila dia buka pintu, dia tengok anak dan isterinya sudah tidur. Dia rasa lega lah, mungkin dia cakap itu khayalan. Tiba-tiba ada bunyi ketuk di tingkap. Dia cakap, siapa ketuk tingkap ni dia cakapkan? Tapi dia tahu mungkin nenek tu kali dia cakap, ya. Tapi dia ragu-ragu mau tengok kan tak mau. Tengok tak kenapa. Dalam hati, kenapa nenek tu tidak ketuk pintu? Kenapa dia ketuk tingkap? Dia masih ketuk tingkap lagi. Jadi dia tidak puas hati, dia takut mungkin juga pencuri. Jadi dia untuk kepastian, dalam rasa takut dia mau tengok juga. Dia tengok. Dan bila dia buka tingkap, dia tengok tingkap tu kan masih tertutup kan. Jadi dia buka. Bila dia buka, begitu, guys, nenek tua tu betul-betul di luar. Kemudian nenek tu cakap, buka pintu. Guys, terduduk tentera tu, terduduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia cuba baca Allahu Akbar. Dia baca 3 kul, ayat kursi, bismillah. Tapi tunggang langgang guys, tunggang langgang. Dia terkejut, nenek tu masih ada di tingkap. Dan bila dia tengok nenek tu masih berdiri betul-betul di depan tingkapnya, dia terus lari guys, terus pergi bilik bilik isteri dia, pop tutup dan berselimut. Bergegar dia guys, bergegar, ya, ketakutan. Dan dia fikir apa benda tu.
Nenek siapa lah boleh cakap kan, terlepas ni. Jadi selepas dia baring, isteri dia terbangun. Dia cakap, bang, abang kenapa ni? Dia hanya diam sendiri, tidak ceritakan. Sehingga keesokan harinya dia masih teringat-ingatkan kes berkenaan. Kemudian dia tanyalah siapa-siapa yang otai di camp tu, kira macam lama tinggal lah. Dia cakap lah begitu dia nampak ada terlibat orang tua. Kemudian yang orang yang otai itu cakap lah, dia cakap, kau bukan orang yang pertama lah nampak. Memang ramai orang nampak kelibat nenek tua tu di camp ni. Dia cakap, ada orang cakap orang tua tu adalah belaan Saka, orang yang pernah tinggal di kawasan situ. Guys, lepas tu abang tentera tu demam dan terpaksa ambil MC 3 hari. Guys, sampai begitu sekali. Mungkin dia agak terkejut melihat kelibat berkenaan. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram abang tentera.